السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat datang dan hadir pada malam ini. Mudah-mudahan perjalanan yang kita tempuh daripada rumah-rumah kita tadi ini, termasuk daripada sebahagian amalan yang dicatatkan oleh Allah sebagai amalan salih yang diterima di sisinya. Terima kasih Al-Fadil Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, Jawatan Kuasa Qaryah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sambung bacaan ataupun pengajian kita berhubung dengan hadis-hadis pilihan, dan pada malam ini kita memilih satu hadis daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh tengok ada dibekalkan teks hadis tersebut beserta dengan terjemahannya, dan kita boleh sama-sama baca dan kita ambil manfaat daripada hadis ini. Daripada Imran bin Husain, kunna fi safarin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna asrayna hatta kunna fi akhiril layl waqa'na waq'atan wala waq'ata ahla 'inda al-musafiri minha fama ayqadhana illa har ash-shams وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضر. ارتهلوا فارتهل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس أو كما قال hadis rawahul Bukhari. Tuan-tuan boleh tengok sama-sama terjemahan hadis yang kita baru baca tadi. Daripada Imran bin Husain. Imran bin Husain ni ada cerita menarik tentang diri dia. Imran bin Husain antara sahabat yang diberikan salam oleh Imran bin Husain ni diberikan salam oleh malaikat. Malaikat bagi salam pada Imran bin Husain. Dan Imran bin Husain ni juga kita baca kisah dia sakit. Dia mari tanya dekat Nabi tentang salat OKU. Yang mana dia kena penyakit apa? Imran bin Husain.
buasir. Dia kata dia kena buasir. Macam mana dia nak salat? Itu cerita Imran bin Husain. Dan kita belajar tata cara salat orang kelainan upaya atau orang yang uzur melalui hadis Imran bin Husain, yang mana Nabi kata salat dalam keadaan berdiri, fa in lam tastati', bila kau tak mampu, fa qa'idan, kau duduk, kalau kau tak mampu fa'ala jambin, di atas lambung ataupun secara berbaring. Yang mana Imran bin Husain ni dia kena apa? Buasir kan? Dia tak boleh salat seperti orang biasa. Kata dia, suatu hari kami pernah dalam satu perjalanan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami menempuh perjalanan pada waktu malam, hingga ketika sampai di akhir malam kami tidur. Ini dia bertolak pada sebelah malam. Mereka balik daripada peperangan Khaybar. Mereka balik daripada peperangan Khaybar. Jadi bertolak balik tu, mereka tertidur. Tidak ada tidur yang paling lena bagi musafir melebihi apa yang kami alami. Biasalah bila kita musafir, dia suatu benda yang meletihkan. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa tuan-tuan? As-safar qit'atun minal azab. Musafir ni, kata Imran, kami bertolak balik, kami letih yang teramat sangat, kami tertidur. Dan bila kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, memang Nabi menceritakan tentang safar ni, apatah lagi mereka balik daripada peperangan. Dan kalau kita musafir yang biasa ni, yang menempuh perjalanan yang jauh dan panjang ni, memang Nabi menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-safar qit'atun minal azab. Musafir itu sepotong daripada azab. Dan Nabi kata musafir ini dia menghalang kamu daripada makan, menghalang kamu daripada minum, menghalang kamu daripada syahwat. Maka apabila kamu menyelesaikan urusan, bersegeralah kamu balik kepada keluarga. Jadi sebab itu bila kita musafir, Nabi telah mengingatkan kita ia suatu azab. Orang musafir ni dia akan diuji dengan keletihan, dia akan diuji dengan kesusahan, kepenatan. Apatah lagi kita musafir dalam keadaan yang kritikal sekarang ni, Covid kan. Kita nak berhenti sebarangan pun kita takut, nak bertemu dengan orang pun kita nak guna tandas kan, nak masuk tandas, kita nak berhenti salat pun kita risau. Kita rasa dalam keadaan yang terganggu, terhalang kan. Sebab itu orang yang pergi berjalan ni, seronok tu seronok lah, tapi di sebalik keseronokan itu dia menanggung kesengsaraan kan. Maka sebab itu orang yang musafir diberikan banyak rukhsah. Orang yang musafir ni, apatah lagi tuan-tuan yang duduk di masjid musafir lah. Masjid ni boleh kita kata masjid musafir lah. Maksudnya masjid orang yang singgah untuk berjalan kan. Cuma kerap juga lah orang duk tanya. Apa? Dia kata pergi Langkawi boleh jamaah. Orang Perlis pergi Langkawi boleh jamaah. Uish, ontah laut tu kan. Tak tahu tak boleh jamaah ni kan. Kerap orang duk tanya. Dia orang Perlis,
pergi Langkawi, dia tanya boleh jamak? Pasal mungkin tak cukup kilometer kot, dekat dah. Kan? Wallahu a'lam. Tak apa. Tapi bila saya nak sebut berkaitan dengan musafir yang Nabi kata azab, sebahagian daripada azab, maka agama membenarkan rukhsah. Banyak rukhsah pada orang yang musafir ni, antaranya apa? Jamak dan qasar. Lepas itu Quran sebut wa idza darabtum fil ard fala junaha alaikum an taqsuru minas salah. Apabila kamu melakukan perjalanan, menempuh perjalanan, maka tidak menjadi suatu kesalahan untuk kamu mengqasarkan salat. Kita boleh jamak dan kita boleh qasar. Bahkan orang yang mengqasarkan salat itu adalah orang yang mengambil perkara yang paling afdal. Apabila seseorang itu musafir, di antara qasar dengan tamam, hatta di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, mengqasarkan salat itu lebih afdal daripada tamam. Sehingga kan para ulama bincang, qasar ni dia pilihan ke atau dia wajib? Ada dibincangkan tentang hukum qasar tu. Bila kita musafir tu, kita boleh pilih nak semayang tamam ke, atau kita nak semayang qasar ke, atau memang kena semayang qasar. Sebab ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan asalnya salat itu adalah qasar, kemudian ditamamkan, kemudian diqasarkan ketika musafir. Artinya bila kita qasar tu, kita balik kepada asal solat. Tak boleh, itu satu perbincangan. Tapi boleh jamak, boleh qasar. Ambil lah, dah Allah bagi. Tak payahlah kita duk buat banyak alasan. Boleh berhenti kerap lah, masjid banyak lah, kan? Bukan nak pergi mana lah. Tasaddaqallahu biha, Allah Ta'ala bagi, faqbalus sadaqah, ambil, kan? Kita qasar, kita jamak. Okey. Kemudian tuan-tuan, apa lagi rukhsah bagi orang musafir? Nabi SAW juga membenarkan orang yang bermusafir berbuka puasa. Tuan-tuan nak pergi beli baju raya, dulu tak boleh pergi. Pergi Ustaz, pergi Ustaz tak boleh pula dia kata. Pergi jauh sikit Sungai Petani. Kan? Musafir membeli kelengkapan raya, kan? Jadi tak larat. Pasal nak jalan, nak beli baju raya, kan? Ni nak beli lah kata. Buka puasa, kan? Quran bagi, hadis bagi, boleh buka puasa ketika musafir. Oh, cerah sikit mata nak tengok kalau apa yang elok, kan? Nampak? Okey. Sebab itu tuan-tuan, mungkin wallahu alam, saya pun tak tahu, mungkin kerajaan kena benarkan RNR ni dibuka ketika musim puasa. Kerana orang yang guna highway ni selalunya orang yang musafir. Betul tak? Orang musafir. Ada tuan-tuan tak duk pergi guna lebuh raya. Tak ada. Lebuh raya ni memang untuk musafir. Jadi mereka boleh buka puasa. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, seingat saya, Nabi SAW marah kepada orang yang berpuasa ketika musafir. Nabi tengok satu orang tu diletih, dia tak larat, tapi dia gagah juga nak puasa. Kemudian Nabi tanya, pasal apa? Dia kata dia puasa, tapi dalam keadaan dia bermusafir, dia puasa. Nabi kata laisal bir. Nabi kata laisal bir as-saum fi safar. Bukanlah daripada benda yang baik, bukanlah daripada kebaikan orang yang berpuasa ketika bermusafir. Walaupun di sana perbincangan panjang tentang puasa ke tak puasa. Karena ada hadis Nabi SAW dalam peristiwa peperangan Badar, kan, dalam bulan Ramadan, ada sahabat yang berpuasa dan ada sahabat yang berbuka.
Yang berpuasa tidak berkata apa-apa kepada yang puasa, dan yang puasa juga tak condemn yang tak puasa. Macam tuan-tuan pergi Mekah kan, selalu saya cerita orang pergi umrah, naik umrah bulan puasa, naik apa dia ni, flight kan, pramugari akan tanya, puasa ke tak? Yang puasa dia akan bagi kotak iftar, dia akan bagi kotak untuk buka puasa. Saya pun lupa ingatlah macam itulah. Yang tak buka, yang bagi tahu yang tak puasa, dia akan tulis serve makanan lah. Kita punya jemaah ni kita dah bagi dah, dah taruh dah. Dah taruh dah. Dek, KLA aku dah cerah makan lah. Kita dah habaq dah, musafir ni boleh tak puasa, ruksah, Allah Ta'ala bagi kemudahan pun semua. Naik-naik tak, dan pramugari tanya, saya tak puasa. Duduk jemaah banyak, grup banyak, yang puasa tak apalah puasa kan? Tapi cabaran lah. Saya yang makan duduk sebelah, duduk makan pun semua, duduk tengok, oh, dia tak okey kat sedar. Yang kau tu dia pun bagi kotak lah, tu ada roti dayak pun semua lah. Bila nak buka puasa tak tahulah. Lah kali dia pun buka kotak tu, buka kan, ruksah kan. Okey. Lagi tuan-tuan, apa ruksah dia? Dalam musafir kita tengok Nabi SAW meninggalkan rawatib. Nabi tak melakukan salat sunat rawatib kecuali salat sunat fajar. Yang lain semua Nabi tak buat. Yang Nabi tak tinggal dalam musafir ataupun muqim, salat sunat qabliyah subuh. Yang lain semua ba'diyah, qabliyah apa semua tu Nabi tinggalkan. Kan? Okey, banyaklah lagi ruksah-ruksah bagi orang yang orang yang musafir boleh menyapu khuf. Yang ni dia salat dan dia berwuduk, dia tak perlu buka kasut, dia boleh sapu di atas kasut. Kan, macam tuan-tuan pergi jalan, tapi sebelum tu panjang nak cerita lah. Tuan-tuan ambil wuduk, pakai, lepas tu batal. Tuan-tuan musafir. Tak musafir pun boleh lah, cuma musafir dia lama sikit 3 hari. Tuan-tuan boleh sapu ke atas. Jadi tak perlulah tuan-tuan nak buka stokir, buka kasut, duk pergi suar pula kaki singki tu jatuh tergulit apa. Fiqh taysir, sesuatu yang dimudahkan bagi orang yang musafir. Banyaklah lagi orang-orang yang musafir ni dapat. Kerana musafir azab, agama memudahkan. Okey? Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata di sini, dan tidak ada tidur yang paling lena bagi musafir melebihi apa yang kami alami. Maksudnya tidur yang sangat nyenyak, jerap elok letih. Dan tuan-tuan, tidur ini nikmat. Tidur ni rezeki tau. Sebab itu salah satu daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagi orang yang boleh tidur. Dan banyak manusia yang Allah tarik nikmat tidur. Kita ni boleh tidur, alhamdulillah, syukur. Walaupun mungkin kita rezeki-rezeki lain tak seluas, tak semurah, tapi kalau kita ni, saya alhamdulillah ustaz, tidur lena. Dalam kuliah pun saya lena. Yang kata nikmat, dan saya pun tak boleh marah. Pasal apa? Pasal itu nikmat rezeki. Nak marah macam mana kan? Hatta dalam salat pun ada sahabat yang tertidur, terlepas terlepas pedang pasal terlena. Tapi kita tak boleh marah, mungkin dia letih kan, sekurang-kurangnya dia dapat rahmat lah kan, tidur. Orang yang tak boleh tidur itu sesuatu yang ditarik nikmat daripada dia. Okey, Allah kata apa? Waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur itu sebagai subata, untuk kamu berehat kan. Berehat. Okey. Kemudian tuan-tuan, dia kata sehingga tidak ada yang mengejutkan kami illa har. Dia punya tidur ni di hujung malam tau, di hujung akhir lail. Artinya dekat nak subuh. Dan ada hadis Nabi suka bertolak sebelah malam. Dan ada hadis dalam bab musafir,
Nabi suka kalau boleh bermusafir pada waktu malam. Para ulama bincang panjanglah, kan, kenapa Nabi kempen supaya bertolak pada waktu malam? Kerana lebih sejuk dan lebih menenangkan. Dan kita akan rasa cepat tau. Bumi dilipat. Bumi dilipat. Sebab tu orang yang bertolak malam, dia akan rasa cepat sampai daripada siang. Cuma dia kena make sure dia ready lah, kan? Dia ready. Tapi ada sunnah bermusafir di waktu malam. Okey. Kemudian kita balik, kita sambung balik. Dia kata tidak ada yang mengejutkan kami daripada tidur. Semua pakat tidur kecuali panasnya matahari. Artinya apa? Dah siang. Ini isyarat kepada terbitnya matahari, berakhirnya waktu subuh. Sekarang ni kita tentu waktu subuh lewat 6.38. 7.38. Ni mula-mula subuh. 6 berapa? Saya kuliah subuh pun pukul 7. Pukul 7 baru habis sembahyang kan, kita punya timing. Artinya tuan-tuan, untung subuh lewat ni sebab apa? Kita ada ruang untuk yang rajin lah. Dia akan ada time yang sangat luas untuk tahajud, witir dan qabliyah subuh. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan dulu bangkit pukul 6 subuh dah. Sekarang ni 6.30 baru subuh. Jadi kalau tuan-tuan bangkit pukul 6, tuan-tuan masih sempat untuk tahajud. Masih sempat untuk witir. Tahajud 2 rakaat, witir 1, 3 rakaat. Takkan setengah jam tak boleh. Mayang apa sampai setengah jam? Boleh kita tak, saya 2 rakaat saja sejam. Usahakan. Artinya tuan-tuan yang tak biasa buat witir, yang tidur memang jaga-jaga subuh dah. Ni dalam musim iddah, time yang subuh lewat ni, tuan-tuan kalau bangkit sekurang-kurangnya 1 rakaat tuan-tuan dapat. 6 tuan-tuan balik bangkit pukul 6, tuan-tuan masuk bilik air, 6 suku keluar, tak azan lagi. Boleh lagi. 1 rakaat. Melainkan kalau tuan-tuan bangkit tengok Facebook, oh like banyak ni pun semua ni duk malik toteh pi. Lepas tu kita dah salat qabliyah subuh. Ni ruang, kan? Okey. Kecuali panasnya matahari. Dan orang yang bangun pertama adalah si fulan, lalu seorang yang bernama yang dikenali sebagai Abu Auf, namun akhirnya lupa, dan Umar adalah orang yang keempat. Maksudnya ada 2-3 orang dah bangkit sebelum tu, depa tak ganggu orang lain. Yang keempat bangkit Umar. Nabi tak bangun lagi. Nabi tak bangkit. Nabi tak bangun kan? Artinya Nabi pun dalam hadis ni, tuan-tuan dengar elok-elok, sebab dia jadi viral kalang kabut lebih. Nabi SAW di dalam peristiwa ini jelas telah terlewat salat subuh. Lewat. Sehingga kan berdasarkan hadis yang kita baca ni, waktu telah habis. Lepas tu dia boleh hadis ni, hidup pakai hak tu. Dia tahu selama ni aku ikut sunnah. Apa dia yang ikut sunnah? Aku sembahyang subuh cerah. Daripada puluhan hadis-hadis yang kata Nabi salat awal subuh. Bahkan dalam hadis awalnya sembahyang subuh tu, yang Nabi duk sembahyang awal yang banyak tu, sahabat kata bila kami pergi salat subuh tu, kami tak tahu siapa yang semayang belah kanan, dan kami tak tahu siapa yang semayang belah kiri. Pasal apa mereka tak tahu? Pasal gelap. Bukan pasal tutup lampu, memang tak nampak. Kemudian Nabi salat, bila habis salat kami dah kenal dah. Oh, yang duduk belah kanan ni nama ni, yang duduk kanan ni kiri ni nama ni. Artinya Nabi salat awal. Banyak hadis semayang awal dia duduk pergi pegang hadis semayang. Ini juga kita kena tahu cara memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok huraian para ulama,
Hadis ini membuktikan sifat basyariyah, kemanusiaan Nabi. Sebab itu Al-Quran sebut innama ana bashar mithlukum, aku adalah manusia seperti kamu. Pasal itu banyak hadis-hadis yang kita baca menunjukkan bahawa Nabi ini bersifat manusia yang kadang-kadang dia terlupa kan. Bila dia terlupa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kes Dhul Yadain, dua tangan yang panjang, kes Nabi terlupa dalam semayang asar, yang sepatutnya Nabi salat 4 rakaat, Nabi semayang 2. Zulyadain tanya, aqasarta as-salah am nasita ya Rasulullah, adakah salat dipendekkan atau engkau lupa? Nabi kata, tak, semayang tak dipendekkan. Pasal apa? Tadi kau semayang 2 Rasulullah. Tapi saya duk sebut kat tuan banyak kali, kalau Tok Imam silap, tuan jangan duk tanya pula. Tok Imam silap memang dia lupa, memang dia silap, tak payah duk buat ayat. Wahai Tok Imam, adakah semayang dipendekkan? Tok Imam pula tak mau nak malu. Ya, semalam saya mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah habaq 2022 oleh kerana Covid duk naik, mayang 2 cukup. Pasal itu saya kata jenis geng mengaku jumpa Nabi ni kalut habis kita. Kau nu mengaku, kau ni mengaku, kau nu jumpa, kau ni jumpa. Dah jumpa takkan tak tanya apa-apa, takkan tak habaq apa-apa. Tu yang kita kata kadang-kadang berjumpa dengan Nabi ni tak perlu diceritakan. Memang boleh jadi, boleh berlaku. Memang kita boleh jumpa Nabi. Dalam hadis Nabi kata syaitan tak boleh menyerupai aku. Tapi bila nak kita jumpa Nabi, nombor satunya apa dia? Nabi tak akan bawa agama baru. Tuan-tuan nak tahu Nabi itu betul tak betul, nombor satu tuan-tuan kena cek dia punya sifat dia lah. Nombor 2, dia tak akan bawa agama baru. Kerana al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama telah sempurna. Ketika turun ayat itu, kata Umar Al-Khattab pada khutbah Hajjatul Wada, pada hari Arafah tu turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum tu, agama telah lengkap. Maksudnya kalau kita jumpa Nabi lepas ni, kalau tuan-tuan direzekikan jumpa Nabi yang betul, Nabi tak akan habaq amalan baru. Nabi tak akan habaq ajaran baru, zikir baru dak. Yang mana yang Nabi habaq sebelum dia wafat itu muktamad, final. Tuan-tuan tak payah duk mereka. Melainkan tuan-tuan kalau habaq tu muhur. Kita persipah tak puasa, persipah hang tak puasa bulan Ramadan ni. Aku nak serta kat hang puasa salah. Apa habaq? Aku boleh tahu. Rasulullah habaq. Tahun ni sunat dah. Hak Ramadan tu yang wajib tu Rasulullah habaq kat aku jumpa dia habaq sunat lah. Tu ke? Rasulullah habaq kan? Aku mimpi dia malam Khamis tu. Lepas tu kita nak habaq nak dekat penyimpan Muhur Besar Raja-Raja. Tak apa biar. Rasulullah kata ni takat ni ya. Takat hang ada 3 orang ni. Ini dia buat bersembang macam tu. Ini dakwaan mengaku jumpa Nabi ni berat tau. Berat tau, bukan main-main. Kerana bila dia jumpa Nabi, di sana ada ruang untuk syariat baru. Itu kita hati-hati ya. Jangan duk mengaku tak ketahuan. Halah. Okey. So dia kata Nabi ni manusia, Nabi silap. Nabi kata aku terlupa, tersilap. Memang aku tersilap tadi, patutnya sembahyang 4 aku tersilap buat 2. Kerana dia manusia. Yang tidak silap, yang tidak salah ni hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Okey. Juga Nabi pernah ada kes Nabi terlupa, ada kes Nabi tersilap. Dalam urusan dunia umpama jana dalam kacuk tamar. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi kata tak payah kacuk. Pokok tamar ni dia kena kahwin. Dia kena ambil yang mayang jantan dia, pergi bubuh dekat perempuan. Pergi bubuh kat betina lah, apalah kan. Jantan pergi bubuh mayang tu, pergi bubuh kat ni, baru dia boleh. Nabi kata tak payah. Silap, Nabi silap. Tahun tu tak berbuah, Nabi tersilap. So bila kita mengatakan Nabi tersalah, tersilap, terlupa,
ini bukan merendahkan Nabi, ini bukan menghina Nabi, ini bukan memburukkan Nabi atau mencemarkan kedudukan Nabi, tapi ini menyatakan apa yang Quran nyatakan. Nabi itu manusia. Ni kita nak faham macam mana? Nabi tertidur. Okey, tak apa. Tapi kalau Nabi tak silap, macam mana kita nak buat contoh? Sebab kita akan tersilap. Kalau tuan-tuan terlena subuh, macam mana tuan-tuan nak buat? Maka apa yang berlaku kepada Nabi itu menjadi panduan kepada umat dia, itu je. Artinya kalau siapa yang terlena, tengok kes Nabi terlena, dia buat macam mana. Macam mana nak selesai masalah tu. Kalau tuan-tuan tertidur, lepas tu terjaga, subuh dah habis, tuan-tuan nak buat macam mana? Refer hadis Imran bin Husain. Tengok lagu mana Nabi buat, settle. Itu pentingnya Nabi daripada kalangan manusia. Kerana bila Nabi manusia, kita akan boleh contohi Nabi. Nampak? Okey. Balik pada tajuk kita. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW tidur. Dan tidak ada orang yang berani pergi gerak Nabi. Sebab apa? Kerana dalam hadis ni dia kata, la nadri lianna la nadri ma yahduthu lahu fi naumih. Depa takut, depa tak gerak Nabi tu, mereka takut. Depa tak tahu apa jadi. Pasal apa kau? Kerana Nabi ni wahyu boleh turun ketika dia tidur. Maksudnya Nabi ni wahyu pernah datang, dia bermimpi, mimpi Nabi ru'yah sadiqah, ru'yah mimpi yang betul. Jadi Nabi ni bila dia tidur, kita jangan kacau dia. Sahabat bila Nabi salat sujud lama, mereka tak kacau. Sebab mereka, Nabi tidur lama, sujud lama, sengap lama-lama ni, ini kemungkinan wahyu sedang turun. Jadi kalau kita duk pergi gerak, kita tak tahu, kata wahyu duk turun, jangan kacau. Tapi kalau tu imam tidur, tu imam tuang, subuh tak main, telefon bini dia, tu imam tak main lagi ke? Dia duk tidur. Gerak abang kata dia bertugas pagi ni. Tak boleh. Mana tahu dia duk mimpi wahyu duk turun. Tak, dia memang lena. Bergerak, dia terlena. Dia tengok bola malam. Tapi Nabi SAW, sahabat tak berani pergi kacau. Sahabat tak berani pergi, sebab takut wahyu sedang turun. Dan memang ada hadis Nabi SAW cerita bahawa semalam Nabi akan, antara kebiasaan Nabi ni, bila dia bangkit, dia akan tanya, ada siapa-siapa mimpi semalam? Itu antara rutin ataupun style Nabi. Dia mungkin ada siapa-siapa mimpi? Tak ada. Semalam aku ada mimpi. Nabi cerita. Maksudnya datang wahyu itu, turun wahyu itu daripada jalan mimpi. Dan Nabi SAW ni dia banyak cara wahyu datang. Pertama, dan itulah yang paling berat sekali, wahyu mai dekat Nabi ni banyak cara. Antaranya melalui jalan mimpi. Ini yang paling ringan, ini yang paling selesa, ini yang paling mudah. Yang paling berat apa dia? Tuan-tuan baca dalam hadis Bukhari tentang bagaimana bermulanya wahyu, yang mana Nabi sebelum datangnya wahyu, dia dengar apa? Ini yang paling berat. Dia dengar bunyi loceng. Ini yang paling berat. Kemudian baru turun wahyu. Jadi kadang-kadang sahabat kata kadang-kadang bila kaki Nabi duduk atas kaki kami, bila turun wahyu, Nabi dia macam berpeluh, dia macam tunduk, macam inna sanulqi alayka qawlan thaqila, kami akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang berat. Berat tu bukan perkataan tu berat, artinya beban tanggungjawab tu berat. Lepas itu sahabat kata bila turun wahyu tu, Nabi berasa berat tu, berpeluh Nabi tu, sehingga kaki dia rasa nak pecah kerana tanggung kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi depa tak pi kacau. Umar bangkit. Umar tengok semua pakat lena, Nabi pun lena. Apa dia buat? Umar bertakbir. Dia tak gerak, tapi dia bertakbir dengan suara yang kuat. Ini kita panggil hilah. Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika dia mengulas hadis ni, dia ada bincang sikit tentang macam taktik lah. Dia tak gerak direct, tapi dia gerak indirect. Allahu Akbar, Allah. Kuat. Macam kias lah kan. Macam tuan-tuan lah, berkias. Nak suruh tetamu balik, pi halau kucing. Kucing ni mai sungguh kan. Tetamu tu pun dia tak lewat lah nak balik. Ini tetamu yang faham. Pukul menantu, pukul anak, sindir menantu. Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin kata, Umar dia macam hilah dia. Allahu Akbar, dia kuat sehingga Nabi terkejut. Terjaga. Memang Nabi terjaga pasal dia bang terang. Dia bang. Kalau kita tengoklah hadis tu, tengok dia kata apa? Hatta istayqadha bisawtih. Dia bangkit kerana suara yang Umar tadi. Kata para ulama, Umar buat tu kerana Umar tahu Nabi tak marah. Umar tahu Nabi tak marah dan dia buatlah. Kemudian Nabi pun bangkit. Bila Nabi SAW bangkit, tuan-tuan tengok dia kata, tak kala baginda Nabi SAW bangun, para sahabat mengadu peristiwa yang telah menimpa mereka. Apa dia peristiwa tu? Jaga-jaga dah cerah. Mereka susah hati tau sahabat ni. Orang-orang beriman ni, mereka susah hati kalau semayang lewat. Apatah lagi kalau dah habis waktu. Pasal tu orang-orang beriman ni, orang-orang yang muqarrabun, al-abrar, orang-orang yang dekat dengan Allah ni, dia pun cukup jaga time semayang. Walaupun ini bukan perbuatan yang disengajakan. Kita kadang-kadang sengaja duk buat ghalik, duk buat sambil lewat, duk buat tak kisah. Semayang ni lebih kurang lah kan? Boleh kira dengan jari berapa yang semayang awal waktu. Tak payah duk kira berjemaah di masjid yang awal waktu. Ini benchmark, tahu tak? Kayu ukur, tolak tanda aras sejauh mana iman dan takwa kita apabila kita mendahulukan salat pada waktunya. Tengok baca dalam kisah peperangan Khandaq. Umar terlewat semayang asar sampai habis semayang asar. Pasal duk kalut korek parit. Duk kalut korek parit sampai terlepas semayang asar. Maghrib punya dia maki orang kafir, dia geram, dia marah pasal duk kalut. Pasal depa dia terlepas semayang asar. Walha kalau kita tuan-tuan Allah. Pasal apa dia tak semayang asar? Dia duk korek parit ni, nak perang ni. Nak pertahankan agama ni. Arahan Allah, arahan Rasul ni. Maksudnya kalau dia tak semayang asar pun bukanlah benda yang bersalah dia, tapi dia rasa bersalah. Kita yang tak korek parit ni, yang sembang burung ke apa ni, tak rasa apa. Satu orang bila dia dengar azan, dia dengar laungan azan, bila masuk waktu, dia tak rasa apa, dia tak rasa bersalah. Dia boleh duk buat benda-benda lara. Dia boleh tengok TV, boleh duk langut TV, boleh duk sembang. Dia tak terpanggil untuk mendirikan salat. Itu tanda cacatnya iman dia. Tanda lemah, tanda rosaknya iman dia. Tapi manusia apabila dia berjanji dengan orang, apatah lagi kalau benda-benda yang melibatkan habuan dunia, pukul 2, pukul ni, bantuan. Maghrib tak mayang, isyak tak mayang, apa pun tak mayang, terpacak pukul 5. Tak mayang. Asap pun telah. Kita tahu kita pergi. Nak mayang mesti nak ambil bantuan. Mewah ingat nak mayang. Masa semayang tak ada orang. Lepas habis semayang ramai. Dia duduk bersembang luar. Banyak tuan-tuan kalau kita tengok masyarakat kita ni masih
Allahu akbar. Okey, kita sambung balik. Kan? Quran dia sebut fawailul lil musallin. Pasal tu kita orang-orang yang jaga salat ni, kita kena turunkan sikap ini kepada anak cucu kita. Bila kita dapat ruang untuk bersembang dengan anak cucu kita, ada ruang kita duduk bersembang di kedai makan ke, ada apa ke, cuba tajuk ni jadi sembang kita, sembang santai. Sebutlah kan, salat. Cakap kan, bagi tahu anak kita, bagi tahu kita kerja sembahyang. Ada time pergi berjalan, ada waktu pas sembahyang. Kan? Nampak? Lepas tu dia kata lain kali kita tak payah bawa mak main makan, kita main makan sendiri dah. Tiap-tiap kali nak makan sembahyang, tiap-tiap kali nak makan sembahyang. Jemui kan? Tak buat kita cakap. Tanggungjawab kita. Nampak? Okey. Wa'mur ahlaka bis-salah. Quran kata, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perkataan wastabir tu berat tau. Quran tak kata wasbir, Quran kata wastabir. Hendaklah kamu sabar, sesungguh-sungguhnya sabar. Pasal itu suruh anak sembahyang ni benda yang paling berat kalau kita tengok dalam Quran. Pasal dia guna perkataan zia, dia tambah huruf ta. Artinya apa? Dalam bahasa Arab ni bila kita tambah perkataan, tambah huruf, dia akan jadi makna lain. So maksudnya sabar, kena sungguh-sungguh sabar. Nampak? Okey, lepas tu dia kata Nabi SAW bila diadukan berita tersebut, masalah tersebut, Nabi kata itu tidak menjadi suatu masalah. Kerana apa? Kerana bukan dengan kita sengaja. Tapi kita kena tengoklah juga. Bolehkah kita guna alasan tidur untuk lewat? Saya hari ni ustaz terlewat. Nak buat macam mana? Terlena. Okey. Esok terlena lagi. Esok terlena. Kita tanya isteri dia lena pukul apa? Dia lena pukul 4 ustaz. Dia buat apa? Dia lena pukul 4. Dia bersembang. Artinya kita tak boleh tau sewenang-wenangnya guna alasan tidur. Pasal kita yang atur. Dah kita tahu nak mangkit awal, kita kena tidur awal. Tuan-tuan tahu tak? Ada hadis Nabi SAW melarang kita bersembang-sembang kosong lepas daripada Isyak. Pasal nak bagi kita mangkit. Boleh tak kita terima satu orang yang dia tidur lewat, lepas tu dia terlewat bangkit, dia terlewat subuh, lepas tu dia bagi alasan saya macam Nabi, Allah Ta'ala bagi saya tidur nak buat macam mana, bukan saya nak tidur, tak terjaga langsung. Tuan-tuan, ini tidak diterima. Masuk. Kita azan saat lagi kita sambung apa yang Nabi buat lepas daripada terbangun daripada tidur. Tinggal sikit je lagi. Okey. So kita sambung balik kita punya hadis tadi. Apabila Nabi SAW menenangkan para sahabat, kata itu tak ada masalah kerana kita tertidur. Tapi jangan kita sengaja pula. Jam bunyi, loceng bunyi ya. Kita kunci jam, kita tekan. Dah sambung tidur. Kan? Ini satu perbuatan yang disengajakan. Macam tu juga timing kita tidur. Kalau kita nak bangun awal, kita kena tidur awal. Tak boleh kita sengaja untuk melewatkan benda tersebut. Lalu Nabi SAW meneruskan perjalanan. Nabi tak sembahyang lagi. Nabi meneruskan perjalanan. Pasal apa tuan-tuan Nabi tak sembahyang terus di situ? Nabi, okey, jalan lu. Jalan tak jauh mana sangatlah, lebih kurang pergi depan tu sikit. Nabi kata, da'a biwudu. Bukan wudu, wudu. Buat mai ayat sembahyang sini. Nabi minta buat mai ayat sembahyang. Baru Nabi nak sembahyang. Baru Nabi nak ambil ayat sembahyang. Okey tuan-tuan. Di kalangan para ulama, dia kata tempat tu setan banyak. Tempat yang terlena tadi sampai tak terjaga tu setan banyak. So Nabi bergerak sikit ke depan, baru Nabi salat di sana.
Mai tahu mana kata setan punya? Ha? Yang leno tadi ya. Pasal itu kita ni antara cara syaitan nak mengganggu kita apa dah? Membuat kita mengantuk. Pasal itu tuan-tuan, lah ni mengantuk tak sangka. Sekali tuan-tuan berhenti kedai makan. Tak ada nak mengantuk. Cerah betul-betul. Mengantuk tumpang kuliah maghrib isyak ni ya, mengantuk semua. Buat apa tak tahu ni macam buh gam tu. Ustaz zakah pun tak tahu, mengantuk semua. Buat apa tak tahu. Bukan buat apa pun pencen lah. Tadi petang tadi dah bantai lena dah. Lepas subuh dah lena dah. Lena. Mai kuliah lena lagi. Sekali lagi dia balik tengok dia langut drama. Sampai pukul 1 tak mengantuk. Laki dia tanya, tadi memang mengantuk tak? Tahu cerah macam mana. Lepas sembahyang dia cerah. Ni dia panggil setan. Jadi yang turut tu pun sama-sama naik setan. Kadang-kadang kita duk turut. Turut macam mana? Dia mengantuk kita tak lawan. Pasal tu Nabi SAW bagi tahu lah hadis yang masyhur yang kena ikat 3 tu. Dah tahu kita kena ikat, kita nak biar. Nak buat macam mana dah terikat. Dah kena ikat. Kena rongkat kan. Nampak? Kemudian Nabi SAW dia minta air segayung. Dia terjemah segayung di sini untuk berwuduk. Lalu Nabi berwuduk dan menyeru orang lain untuk salat. Artinya apa? Hadis ini kesimpulannya, khulasah, conclusionnya apa dia? Bagaimana Nabi mengajar untuk orang-orang yang tertinggal, terluput, terlepas salat, hendaklah segera menunaikan salat. Di sana ada perbezaan sedikit pandangan di kalangan fuqaha tentang dia qada atau dia salat. Ada. Sebab orang yang tidur ni, waktu dia adalah waktu dia teknikal sikit lah. Orang yang tidur ni, waktu semayang dia yang sebenarnya waktu dia mangkit tu lah. Waktu dia jaga tu, waktu artinya itu bukan dari sudut satu pandangan dia kata itu bukan qada, itulah ada, itulah dia tunai waktu tu, itu waktu dia. Sebelum tu kita tak kira waktu dia pasal dia tidur. Tapi majoriti kata itu istilahnya qada lah pasal dah keluar daripada waktu. Jadi orang yang kalau dia terlepas waktu, macam mana dia nak buat? Dia qada. Siapa-siapa yang manasiya au nama, siapa-siapa yang terlupa, tertidur, macam mana? Kafarah. Dia nak solve the problem bila dia ingat dia sembahyang. Jadi orang yang nak qada salat yang dia tinggal tak sengaja ni, macam kes Nabi ni, bila dia nak qada, bila dia sedap, bila dia bangun terus dia sembahyang. Ada sana perbincangan para ulama kata kalau kita dah jaga waktu yang haram solat, kita tunggu saat bagi dia keluar pada waktu haram baru kita ganti. Adalah di sana perbincangan panjang lah. Tapi saya nak tanya macam mana tuan-tuan bila tertinggal, terlena dan sebagainya, tuan-tuan terus bangkit, tuan sembahyang. Habis cerita. Kalau tuan-tuan tertinggal banyak waktu, subuh, luhur, asar, pasal apa ni? Lena apa ni? Tuan-tuan, kata para ulama, salat mengikut tertib. Tuan-tuan ganti subuh dulu, ganti luhur dulu, ganti asar dulu, lepas tu baru sembahyang yang current time tu. Kalau waktu pun habis dah, dia kata maghrib pun nak loop dah. Mayang maghrib tu. Syakan hang buat apa nak loop tapi dia punya tertib. Tapi tuan-tuan, ni saya nak ringkas ni. Kalau hak yang tuan-tuan tinggal sengaja, hak yang masa muda-muda berpuluh-puluh tahun tu, macam mana tuan-tuan nak ganti? Kita ambil terus lah, tak payah duk bincang lah. Ambil terus hak jumhur kata kena ganti. Semua mazhab kata kena ganti. Dulu masa-masa duk raga tu, seluar Yankee dulu ni, kaki besar atas kecil tu, mana nak sembahyang sangat kan? Lepas tu tuan-tuan dah bertaubat kan, dah jadi orang masjid pun semua dah bertaubat. Macam mana nak ganti hak lepas-lepas tu? Jumhur majoriti fuqaha ke semua mazhab kata kena ganti. Caranya tuan-tuan boleh ganti anytime, every time, everywhere. Bila-bila tuan-tuan sembahyang, takat mana mampu. Dia tak mestinya tuan-tuan nak ganti zuhur, waktu zuhur, nak ganti asar, waktu asar. Tuan-tuan ada masa, ada waktu, tuan-tuan niat ganti. Mati ustaz tak dah habis ganti, baru 2 kali ganti mati. Tak apa, pasal dalam mazhab pun kata bukan mesti ganti habis, setakat mampu. Banyak soalan mereka tanya, ustaz macam mana nak ganti? Pasal saya tak tahu. Yang tinggal pun tak tahu, hang Kediri tak tahu, macam mana ustaz nak tahu?
Dia tanya macam mana nak ganti. Mayang je lah. Banyak mana? Mayang. Ada masa semayang. Kan? Ganti setakat mana nak ganti. Cuma yang kena on time ni, kena sharp tu, la tu juga. Bagi kes yang tak sengaja ni. Tak sengaja ni terus semayang. Jumhur kata hendaklah disegerakan. Walaupun ada pandangan kata kita boleh, macam Nabi dia lewatkan sikit kan. Artinya kita boleh mangkit, kita pergi ambil wuduk apa semua, terus kita semayang. Nampak tuan? Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Semayang ni Tuhan dah bagi waktu. Jibril tahu mai ajak ni. Jibril mai ajak Nabi tahu waktu semayang ni. Kalau tuan-tuan bacalah hadis, Jibril yang mai ajak. Jibril mai jumpa Nabi, Rasulullah bangkit semayang subuh. Sekali Jibril mai, Rasulullah bangkit semayang Zuhur. Sekali Jibril ajak, bila mula bila habis, bila mula bila habis. Semua 5 waktu tu Jibril terang satu-satu. Maksudnya semayang ni waktu dia bukan boleh dibuat ikut suka. Ada ruang tempoh masa. Tuan-tuan bukan boleh atur ikut suka. Maka sebab itu tuan-tuan, orang beriman, benda yang paling besar dia jaga adalah waktu salat. Apatah lagi kalau dia boleh berjamaah. Siapa yang dapat 40 takbiratul ihram pertama bersama dengan imam, dia telah selamat daripada nifaq. Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, sekadar itu hadis yang kita baca pada malam ini dan manfaat yang boleh kita ambil, dan tuan-tuan boleh simpan dan sebarkan kepada ahli keluarga, anak cucu tentang bagaimana Nabi mengajar kita dalam situasi kita tertinggal salat dengan uzur, dengan alasan, bukan kita sengaja. Dosa tak? Dosa tak? Tak berdosa. Kena ganti tak? Kena. Jangan silap faham. Sekali lagi, dosa ada mak tak mangkit sembahyang subuh terlena, tak berdosa. Alhamdulillah. Hang ganti tak? Tak. Dah mak kata tak berdosa, nak ganti buat apa? Tak berdosa bab lain. Ganti tetap kena ganti. Tuan-tuan jangan silap faham pula. Sekali saya kata tak berdosa, oh tak berdosa tak apa. Tak payah ganti tak? Ganti. Dosa tak berdosa. Okey, mudah-mudahan tuan-tuan semua dirahmati oleh Allah. Lindungilah anak tuan-tuan dan diri tuan-tuan daripada neraka sakar. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.